insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya fattah ya alim iftah 'alaina futuhal arifin warzuqna fahma nabiyyin. Allahumma rabbi shfina min kulli da' wa afina min al-bala ya Allah. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillah alamin. Walillahil izzah wa rasulih. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat kita jumpa pada malam ni. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bersolat secara salat maghrib secara berjamaah, yang mana jauh lebih baik daripada solat secara bersendirian. 27 kali ganda dari segi ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ramai-ramai ni tuan-tuan, lazimnya lebih senang sikit lah untuk kita fokus, lebih sikit kata mudah untuk kita khusyuk insyaAllah berbanding dengan seorang-seorang dalam banyak keadaan. Sebab bila seorang-seorang tu dari segi kekuatan yang ada pada diri kita kadang-kadang kata goyang sikit lah, cicak bergerak pun kita perasan kan? Jadi dalam arti kata lain tu, kalau dengan kata berjamaah, mudah-mudahannya kata dari segi hati kita pun akan lebih mudah kata bertaut, kata kita tak adalah pandang orang tu macam orang kata asing pada diri kita, tak, mudah-mudahan silaturahim juga akan lebih kukuh insya-Allah, mudah-mudahannya. Baiklah tuan-tuan, insya-Allah kita boleh sambung. Dan kalau berdasarkan pada apa yang saya perasan kat sini ni, kita akan habis kepada prinsip-prinsip yang sedia ada pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara tidak langsungnya. Sebelum nanti kita akan masuk yang lebih sedikit detail lepas daripada ini, kita pergi pada prinsip yang ke-15 dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Yang mana secara mudahnya sebenarnya kita maklum, dalam arti kata lain, bahawa dalam kita hidup sebagai seorang Islam yang kita beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sewajarnya kita nampak dengan cukup jelaslah bagaimana untuk kita hidup dalam konteks sebagai seorang sunni, orang yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pastinya juga tuan-tuan, kita baru saja katakan melepasi kepada bulan Rabiul Awal, baru je lepas, baru habis. Sekarang kita masuk pada Rabiul Akhir. Tapi sewajarnya juga tuan-tuan, kita dengan sambutan-sambutan Maulid yang kita dah buat, kalau boleh sambutan tu tak apalah, dia kata tidak berkala, sekali-sekala sampai masa dan sebagainya. Tetapi dari segi cinta kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup kita pun yang setiap hari ini biarlah sentiasa di atas landasan hidup Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu kita kena jaga sungguh-sungguh lah. Sebab tu kalau sebagai satu penegasan, kalau kita lihat kepada syahadah yang kita lafazkan setiap hari, ketika kita salat, kadang-kadang ada sebahagian dia nak salat dia pun dia kata dia ada syahadah lagi dan sebagainya, dia nak tidur pun dia ada syahadah lagi dan sebagainya. Jadi kita fahamkan betul-betul secara mudah untuk kita faham betul dari segi syahadah kita ialah bila kita
kita mengucapkan kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka yang syahadah atas saksian kita pada Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu, maka yang asyhadu an la ilaha illallah itu merupakan matlamat hidup kita. Allah adalah matlamat hidup kita. Itu untuk jalan mudah bagi kita orang awam untuk faham. Bagi kita orang awam untuk faham apakah makna dan maksud syahadah, yakni bersaksi atas nama Allah. Maksudnya ialah untuk kita katakan bahawa Allah itu adalah matlamat hidup kita. Sebab tu kalau kita niat pun, bila kita salat dan sebagainya kan, di hujungnya tu kita kata apa? Lillahi ta'ala, kan, maksudnya semata-mata kerana Allah. Kita tak ada buat kata semata-mata untuk pengurusi masjid, ada? Tak ada kan, pengurusi surau, tak ada, kita tak cakap macam tu. Tapi kita kata lillahi ta'ala. Jadi itu maksud mudah untuk faham. Kalau tak pergi bahas apa cerita pun, apakah maksud syahadah bersaksi atas nama Allah? Maksudnya ialah Allah itu adalah matlamat hidup kita. Itu yang kita terus masuk secara mudah untuk kita buktikan pada surah Al-A'raf tadi itu, bila yang dalam doa iftitah kita baca Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan kita kata segala-galanya itu adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu matlamat hidup kita, untuk kita faham mudah apa yang dimaksudkan dengan syahadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan secara mudah pula bila kata wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yakni aku bersaksi bahawa tidak adalah yang namanya orang kata rasul semata-mata sebagai satu utusan Allah. Tadi ni yang kita terima adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dia? Senang. Allah matlamat hidup, maka Rasulullah yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan hidup. Okey, boleh dapat? Senang kan? Allah matlamat hidup, Muhammad adalah jalan hidup kita sebagai seorang Islam dan sebagai seorang manusia. Jadi untuk sampai pada Allah, maka kena guna jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu je. Sebagai seorang awam untuk faham mudah apakah maksud syahadah. Jadi kalau bagi yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi itu, untuk kita faham dia sebagai jalan hidup, maka yang selalu kita baca dalam surah Ali Imran pula, selalu kita kata bila Allah katakan bahawa qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kan Allah bagi tahu pada Muhammad katakanlah qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cintakan Tuhan, kamu cintakan Allah, fattabi'uni, maka kamu semua manusia ikutilah aku. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah jalan hidup dalam mencapai kepada matlamat hidup, yakni Allah Subhanahu wa taala. Senang. Jadi kalau tuan-tuan nak beritahu pada anak-anak ke apa dan sebagainya, apakah maksud syahadah ni, mak, apa maksud syahadah ni, ayah, apa semua sekali, tak reti nak ulas sangat, tak payah ulas sangat, tak apa, tapi ambil dua je, Allah sebagai matlamat hidup, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan hidup. Itu je. Dapat dua ni cukup. Jadi maksudnya sekarang ni jalan hidup kita tu berteraskan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia buat, bagaimana dia hidup dengan masyarakat dan sebagainya, itu je lah yang kita pakai. Itu secara mudah untuk faham apakah maksud syahadah. Baik. Jadi begitulah juga tuan-tuan, sebagai ahli sunnah wal jamaah kita, orang yang mengaku kata beriman dengan berakidah kepada sunnah wal jamaah, maka sekarang ni kita berada pada penghujung, yakni apa yang kita sifatkan sebagai ruang lingkup masyarakat ahli sunnah wal jamaah, merangkumi campuran manusia biasa. Okey, baik. Apa maksudnya? Dia begini. Pertama ialah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, secara mudahnya ialah dia menyedari penuh akan hakikat perbezaan darjat antara mereka dari segi ilmu, kefahaman dan kesabaran dalam proses pelaksanaannya. Oleh itu terdapat perbezaan pendapat dalam ijtihad mereka disebabkan perbezaan tingkatan ilmu mereka berkenaan pemahaman as-sunnah.
Walau apa pun mereka tetap meraihkan perbezaan pendapat dalam ijtihad ini dengan menekankan supaya memelihara penyatuan ummah dan menjauhi unsur-unsur perpecahan. Okey, satu. Nanti saya ulas sekejap ya. Kemudian yang keduanya ialah akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah campuran manusia biasa. Ada di antara mereka yang benar-benar saleh, yang benar dan saleh, ada yang membuat maksiat disebabkan kelemahan masing-masing, sama ada disedari atau tidak disedari. Walau apapun, pada keseluruhannya mereka adalah lebih baik jika dibandingkan dengan golongan lain. Okey, baik, tuan-tuan. Apa maksud dia? Dia begini, tuan-tuan. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia tetap melihat bagi akidah yang benar, bagi akidah yang ada pada diri kita. Okey, baik. Dia pada dasarnya dia melihat kepada perbezaan dan dia meraihkan perbezaan yang ada pada diri setiap manusia. Apa maksudnya? Setiap orang daripada kita ada lebih, ada kurang. Setiap orang daripada kita, termasuk saya. Saya pun ada kurang. Tuan-tuan tak boleh kata semua lebih je. Tak. Orang kaya semua lebih je. Tak, dia ada kurang dia, tuan-tuan. Kena pegang macam tu. Yang namanya orang kata, kita tengok pada orang yang baik-baik tu, kita tahu ni tak ada kelemahan. Nah, dia ada kelemahan dia, tuan-tuan. Semua orang macam tu. Dan bila kata begitu, maka Ahlussunnah wal Jamaah, akidah yang kita pegang ini, kita meraihkan kedua-duanya tu. Dan ini adalah fitrah agama. Fitrah agama ini dia meraihkan lebih dan meraihkan juga yang kurang. Siapa yang lebih, silakan untuk pergi lebih jauh. Tapi pada siapa yang kurang, syukurlah setidak-tidaknya dan bersabarlah. Itu secara mudahnya lah, untuk kita nampak dalam satu bentuk kehidupan kita. Okey, baik. Tetapi dari segi orang kata, bila nampak yang pastinya ialah lebih pun seseorang atau kurangnya seseorang itu pasti ada sebab pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah lah juga yang memberikan kelebihan, Allah jugalah yang memberikan kekurangan. Boleh dapat? Dalam arti kata lain, Allah yang menetapkan. Lebihnya seseorang itu Allah juga yang lebihkan, kurangnya seseorang itu pun Allah juga yang kurangkan. Ni boleh dapat tak dapat ni? Dapat Okey, baik. Dalam arti kata lain sekarang ni ialah, pertamanya tuan-tuan, macam mana sekalipun kita perlu melihat daripada perspektif Allah. Allah itu maha adil. Allah itu maha adil. Kita kena pegang sungguh-sungguh. Dalam Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala, 99 nama Allah tadi itu yang kita doa hafal apa dan sebagainya. Kat situ memang ada sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala, al-adlu. Allah itu maha adil. Al-qist. Allah itu juga maha adil, maha saksama dari segi tindak tanduknya. Baik. Jadi Allah inilah tuan-tuan, Allah yang sama inilah, satu-satunya Allah ini, satu-satunya ilah ni, dialah yang menetapkan si A dapat lebih, si B dapat kurang. Allah inilah yang menetapkan ada orang itu kaya, ada orang itu miskin. Ada orang itu sihat, ada orang itu kurang sihat. Allah yang menetapkan. Allah itu yang menetapkan. Kita faham konteks Allah dulu. Cuba untuk memahaminya dulu. Baik. Kenapa ada lebih dan kenapa ada kurang? Sebab asasnya satu je, tuan-tuan. Sebabnya ialah dunia ini itu sifatnya. Dekat dunia takkan seorang pun yang akan dapat sempurna. Tak ada. Dapat satu, hilang satu. Itu dunia. Dapat satu, hilang satu. Apa pun konsep dia. Dapat satu, hilang satu. Contoh nak faham. Ini lain macam ni. Berat bunyi kan? Tak senang gitu, tuan. Tuan-tuan tengok sifat dunia. Tuan-tuan tengok sifat dunia yang Allah tetapkan bagi manusia. Baik. Semua yang Allah letakkan bagi diri kita, semuanya dia bersifat zaujiyah. Apa maksud zaujiyah? Semuanya berpasangan. Semuanya berpasangan. Contoh, ada kaya, ada miskin. Dah boleh nampak tu. Dapat satu, hilang satu. Okay, baik. Ada sihat, ada sakit. Ada sihat, ada sakit. Ada pandai, ada bodoh. Bodoh. Kurang pandai. Bingai sedap. Dia dua je. Ceritanya dua je. Kan? Kalau kata dalam arti kata lain sekarang ni, tuan-tuan, ada rajin, ada malas. Dia semuanya berkapal. Kapal ni maksudnya dia berpasangan hidup ni. Kalau seseorang itu rajin, malas ada tak pada diri dia? Ada tak?
Boleh kata tak ada lah. Sebab dia seorang yang rajin. Orang yang malas, ada tak pada dirinya sifat rajin? Tak ada lah. Dapat satu, hilang satu. Orang yang kaya secara mudah, ada tak sifat miskin pada dia? Tak ada lah. Sebab kelebihan ada pada diri dia. Kan? Kalau seseorang itu sihat, ada tak sakit pada dia? Tak ada lah. Dapat satu, hilang satu. Dan ini adalah sifat dunia. Ini sifat dunia. Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan pada manusia untuk mudah faham. Dia sifatkan dunia ni, dia takkan sempurna. Kau takkan dapat dua-dua. Tak ada. Nak dapat, dia mengatakan bahasa mudahnya sekarang ni, cuma satu je yang kau boleh dapat. Dalam arti kata lain sekarang, sebab itu kalau katakan satu sudut. Bagi orang yang kaya, dia disuruh untuk syukur. Disuruh untuk syukur. Bagi orang miskin, disuruh untuk sabar. Bagi orang miskin, disuruh untuk sabar dulu. Sebab berdasarkan pada hadis Nabi SAW. Jadi bermaksud sekarang ni ialah semua tu ada, dia mengatakan dirinya pasangan-pasangan dia. Malah Allah dalam Quran, perspektif ketetapan, saya nak bagi perspektif ketetapan daripada sudut ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Allah dalam Quran, Allah kata, ma ja'alallah li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah sebut dalam Quran, ma ja'alallah li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak sekali-kali menjadikan bagi seseorang itu, seseorang lelaki ke seorang individu ke sebab umum, Allah sesekali tidak menjadikan bagi seseorang itu pada hatinya, pada jiwanya dua benda. Tak ada. Ni konsep umum dulu untuk faham. Allah sesekali tidak menjadikan bagi seseorang itu ada dua hati pada dirinya. Tak ada. Min qalbayni fi jawfi. Maksudnya ada dua benda dalam hati. Tak ada. Contoh tuan-tuan, secara mudah, kalau katakanlah kita memang sememangnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya mentaati Allah. Taat pada Allah, setia pada Allah, loyal. Jadi sebab tu kita selalu ada sebut kesetiaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita ada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, syirik dia akan keluar. Boleh dapat? Hati itu satu tempat je tuan-tuan. Tapi dia tak boleh ada dua benda dalam satu hati. Dia tak boleh. Sebab sifatnya satu je. Bila iman masuk dekat hati, syirik akan keluar, kufur akan keluar. Dan waliyahzubillah, bila masuk saja syirik atau kufur masuk dalam hati, siapa akan keluar? Iman akan keluar. Dia tak boleh dalam masa yang sama. Aku beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam masa yang sama juga dia tikam nombor. Tak boleh. Sebab dia ada syirik. Sebab dia ada syirik kat situ. Dia tak boleh duduk dua benda yang bertentangan sifatnya duduk kat dalam diri manusia. Tak boleh. Sebab Allah dah tetapkan itu adalah undang-undang dia. Iman ada, kufur akan keluar. Kita kata kita kasih sayang, cinta pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada tak kita nak petikai Nabi? Tak ada lah kan. Sebab pertikai itu akan keluar, benci Nabi itu akan keluar daripada hati itu. Tapi kalau katakanlah contoh macam Abu Jahal, bila dia dah benci penuh pada hatinya pada Nabi SAW, ada tak iman dia pada Nabi? Tak ada. Iman akan keluar. Itu cakap mudah dia. Kan? Dalam arti kata lain, Allah menetapkan bahawa di dunia ini semuanya ada dua, tapi satu saja yang kita boleh pilih. Dia tak boleh ada dua-dua. Mustahil. Bila sifat tadi tu dia bertentangan, dia nak duduk dekat dalam, dia tak boleh. Ada sayang, benci akan keluar. Ada syirik, iman akan keluar. Macam tadilah. Penuh dengan cinta, benci akan lari, tuan-tuan, dan sebagainya. Kita ambil dalam konteks rumah. Rumah kita penuh dengan Al-Quran. Bukan penuh aja, baca dulu. Dia penuh aja, tak baca tak jalan juga. Penuh, selalu baca dengan Quran. Ada salawatan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu selawat dan sebagainya. Elok, penuh kasih sayang. Siapa yang masuk dalam rumah tu? Rahmat masuk. Malaikat rahmatlah masuk. Siapa yang akan keluar? Setan akan keluar. Penuh dengan rahmat dalam rumah tu, penuh dengan kasih sayang, penuh daripada rahmat. Malaikat rahmat akan duduk kat dalam rumah kita. Tenang rumah kita, macam tak ada masalah. Tapi cuba kalau katakanlah dalam rumah tadi tu dipenuh dengan dendam, kesumat, benci, dengki dengan orang ke dan sebagainya, tuan-tuan,
Rasa-rasa siapa yang masuk? Syaitan akan masuk. Siapa keluar? Malaikat akan keluar. Dia tak boleh duduk dalam satu tempat yang bahasa mudahnya dua benda yang bertentangan duduk dalam satu tempat yang sama. Mustahil. Ini sifat dunia yang Allah dah tetapkan bagi manusia. Dalam arti kata lain, hanya satu saja yang boleh duduk diam dalam rumah. Jadi pastikanlah yang rumah kita tadi ini boleh menjadi satu rumah ataupun satu zon selamat yang mana malaikat rahmat seronok ke rumah kita. Kita juga akan tenang. Tapi pada ketika yang kata rumah kita penuh dengan dendam kesumat, TV-TV, yang kata rancangan-rancangan semua yang duk mengaut-ngaut ke dan sebagainya, ada telenovel apa, cerita-cerita apa itu ada. Alah, saya baca dekat Sokapong. Ya, kadang-kadang duduk depan TV tu kadang ada promo-promo tersuka tak tanpa sengaja apa. Ada cinta-cinta ada begitu. Aku, kau dan kita. Ada cerita tu kan? Okey. Aku pun tak tahu. Saya tak tahu. Tapi you kata ada promo-promo tu kat TV itu je lah kan. Kadang-kadang tengok kata berita lah apa tu, sekali tiba-tiba dia keluar. Lebih macam tu lah. Kalau duk main benda-benda tu dan sebagainya, mana mungkin, bahasa mudah, mana mungkin anak-anak kita, anak-anak dara kita, anak-anak bujang kita, dia suka nak belajar. Sebab ceritanya dia menghampiri cerita cinta, belajar, namanya ilmu, dia akan lari. Simple aja nak faham. Sebab itu adalah hukum dunia. Dia seronok dengan ilmu, dia seronok dengan belajar dan sebagainya. Jadi yang kata duk cerita-cerita yang duk buai-buai perasaan-perasaan ni, dia takkan suka lah. Senang je dulu untuk faham. Sebab sifat dunia itulah sifat dia. Dapat satu, hilang satu. Jadi secara tak langsungnya itu adalah ketetapan Tuhan. Malah tuan-tuan, di hujung cerita kita cuma ada dua je. Yang namanya syurga dan namanya neraka. Itu je. Apabila ada syurga dan satu lagi neraka, tuan-tuan, dia ada jalan untuk ke syurga, dia ada jalan juga untuk ke neraka. Kita tak boleh kata di antara dua tadi itu yang pastinya yang pastinya ialah antara dua kena pilih satu. Kena pilih satu. Sama ada syurga ataupun neraka. Antara dua. Kita tak boleh kata, ya Allah, aku nak duduk tengah-tengah yang suam-suam je. Boleh? Tak boleh, teman. Kena pilih salah satu je. Sifatnya zaujiyah. Mudah bagi manusia untuk dia pilih. Jalan mana untuk dia pilih jalan yang betul dan sebagainya. Satu. Yang keduanya, setidak-tidaknya dia cukup jelas untuk fokus, dia cukup jelas untuk istiqamah dalam kata hidup dia di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ketetapan Tuhan. Satu. Bagi akidah kita, okey, kita masuk kat sini. Bagi akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, secara tak langsung dalam konteks bermasyarakat pula, tuan-tuan. Sebab akidah kita dikatakan bahawa di situ ada mereka yang ada lebih, di situ ada mereka yang ada kurang, secara tak langsung. Dan itu juga ada mereka yang benar-benar saleh, ada yang dikatakan benar-benar taleh. Lawan saleh adalah taleh. Ta alif, dia yang saleh tadi tu sad aja. Ya, dia start dengan sad. Sad alif lam ha. Talih ni sad tadi tu tuan-tuan tukar dengan ta. Ta alif lam ha. Talih ni maksudnya adalah jauh berbeza, berlawanan dengan namanya saleh, orang yang baik-baik. Jadi dia jauh kat situ lah. Okey, baik. Jadi sekarang ni di atas ketetapan Allah, ada orang yang kita sifatkan mereka kaya, ada yang miskin dan sebagainya. Ada yang sakit, ada yang sihat, ada yang rajin, ada yang malas dan sebagainya. Baik. Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajar dekat kita supaya kita masuk pada mereka semua. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajar dekat kita supaya kita bercampur dengan semua orang. Jangan pilih-pilih bulu, tak nak. Jangan orang kata dirasakan bahawa kita ni bagus, jadi kita nak kawan dengan orang tertentu saja. Yang namanya mungkin penuh dengan isyan. Isyan ni apa maksud dia? Isyan ni ain sad ya alif nun. Isyan ni penuh dengan maksiat, kaki maksiat, aku tak nak campur. Nanti dulu tuan-tuan, sabar kejap. Benar ada hadis Nabi SAW juga orang kata mengatakan bahawa supaya adanya batasan.
Sebab bagi kita orang Islam yang disifatkan sebagai sunni, akidah kita pada ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan, kita ada tanggungjawab sebagai seorang muslih. Kita semua, masuk saya, kita ada tanggungjawab sebagai seorang muslih. Apa maksud muslih? Mim sad lam ha. Mim sad lam ha, muslihun. Apa maksud muslih? Memperbaiki keadaan, memulihkan keadaan. Orang tadi tu dia Islam tapi kaki maksiat, dia tak salat, dia derhaka dengan orang kata mak ayah dia, dia selalu orang kata buat onar, vandalism, katakan dekat padang tu ada telefon dia lah yang rosakkan apa sekali, dia campur dengan budak-budak apa sekali dah, lepak kat situ, sampah memang kata bersepah dan sebagainya. Tuan-tuan jangan terus lari daripada golongan ni. Salah tuan-tuan, sebab kita kena muslihkan dia, perbaiki dia. Maksudnya pendekatan kita untuk bagi tahu balik dekat dia supaya kau tak betul buat macam ni. Kalau kau yang duk selalu lalu ni tadi ni kau duk weng motor dan sebagainya, orang marah. Nanti orang cakap benda yang tak baik, dia jadi doa. Bila jadi doa, nanti yang tanggung sendiri, kamu sendiri yang tanggung sendiri perkara tu. Bermaksud, jangan ditinggalkan mereka 100%, tak boleh. Sebab kita kena baiki mereka. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun mereka kaki maksiat, tapi jangan lupa, dia masih lagi sebagai seorang Islam dalam agama kita, yakni saudara kita. Kita kena baiki dia, tuan-tuan. Tak boleh biar. Wallahu alam. Tapi berdasarkan pada pemerhatian yang biasa kita tengok dalam banyak keadaannya, bila yang puak-puak macam ni kita dah tak campur, kita biarkan dia. Lama-lama dia akan hanyut. Jadi nanti silap tuan-tuan, nanti kita juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa sebenarnya sumbangan kamu pada masyarakat dalam taman dan sebagainya ni, ada puak-puak yang tak berapa salat dan sebagainya, apa yang kamu buat? Benar, kamu ulang alik masjid, kamu ulang alik surau dan sebagainya, tapi yang puak-puak ni kamu baiki tak? Apa usaha kamu? Allah akan tanya tuan-tuan. Sebab tu kita katakan, tuan-tuan, kita belajar fiqah tak banyak sikit, secara umumnya yang semua orang pegang apa maksud jiran. Jiran 40 kanan, 40 kiri, utara, selatan, timur, barat. Cuba tengok belakang rumah kita siapa ada. Ke kita yang buat onar tu? Tuan-tuan, bermaksud tak boleh ditinggalkan, tak boleh. Baik, begitu juga sampai pada satu tahap kafir pun, tuan-tuan, kita kena masuk cara seperti mana yang kita katakan antara logik untuk bercampur dengan orang. Tuan-tuan, maksudnya untuk cuba bawa dia. Sebab tu kalau dalam satu konteks, tuan-tuan, dalam satu konteks sebenarnya, bila dilihat di atas kapasiti umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ni kita boleh bagi pada dua. Boleh bagi pada dua. Satu yang kita panggil dia sebagai ummatun ijabatun. Satu lagi ummatun da'watun. Ada dua. Satu umat ijabah, satu lagi umat dakwah. Ada beza. Baik. Siapakah dia ummah ijabah? Umat yang menjawab. Siapakah umat yang menjawab? Semua kita ni. Apa maksud dia? Kita adalah umat yang menjawab, yakni orang Islam. We answer the call. Apa maksudnya? Kami jawab panggilan tu. Apa panggilan tu? Tuhan kata mai masuk dalam agama Islam, Muhammad kata SAW kata mai masuk dalam agama Islam, kita dah jawab, kita menjadi Islam. Itu maksudnya kita umat yang menjawab. Bila kata umat yang menjawab, bahasa mudahnya, kita kena sentiasa perbaiki diri kita supaya kata kita benar-benar di atas jalan sebagai mereka yang menjawab panggilan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu umat ijabah, umat yang menjawab. Baik. Tapi ada satu lagi namanya umat dakwah. Apa maksud umat dakwah? Umat dakwah ni maksudnya ialah mereka yang belum Islam, belum menjawab lagi seruan daripada Allah dan juga menjawab seruan daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka masih lagi kafir, luar daripada agama Islam. Tetapi bagi kita yang dah Islam, kita ada tanggungjawab untuk dakwah dia, untuk dekat pada dia, untuk tarik dia masuk dalam agama Islam. Sebab walaupun namanya satu ijabah, satu lagi dakwah, tapi dia masih pada payung yang sama. Umat siapa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebab tuan-tuan, kita juga selalu orang kata diperdengarkan dalam ceramah, bila masuk maulid kita selalu sebut ayat Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi SAW diutuskan untuk sekalian manusia. Nabi bukan untuk orang Islam je. Bila untuk semua manusia, termasuklah yang namanya Islam, termasuklah juga yang bukan Islam. Malah Quran tu pun sebenarnya bukan untuk Islam aja, tuan-tuan. Tak. Quran adalah untuk manusia sejagat. Manusia itu siapa? Semua. Baik Islam, baik bukan Islam dan sebagainya, itu adalah Quran. Untuk manusia. Dia bukan kata tu dandan terus datang je untuk orang Islam aja, tak, tuan-tuan. Tidak. Siapa yang mengambil intipati Quran, maka dia tentu akan bahagia. Itu pastinya. Dalam arti kata lain sekarang ni ialah sebab tu daripada pangkal cerita tadi, kita katakan tentang persoalan syahadah. Syahadah itu apa? Allah sebagai matlamat hidup, dan itu juga Muhammad SAW sebagai jalan hidup. Dia tak boleh lepaskan diri kita semata-mata, tuan-tuan. Tak boleh. Yang ni aku tak nak campur, yang ni tak boleh pakai. Kalau aku pun jadi jahat juga macam dia. Ia benar satu sudut, tetapi kita tak boleh lepaskan dia seseorang macam tu. Biarkan dia, salah, tuan. Kita ada tanggungjawab untuk baiki dia. Nabi SAW sendiri kita katakan pada satu sudut, sebab kadang-kadang ada orang kata kita dengan orang kafir jangan dan sebagainya. Tuan-tuan, Nabi SAW Nabi SAW sendiri kita katakan pernah mencagarkan baju besinya, baju perangnya kepada seorang Yahudi untuk dapatkan duit, cakap mudahnya, untuk membeli keperluan hidup. Bermaksud dari segi pergaulan boleh, tak ada masalah apa-apa atas dasar nilai universal, nilai kemanusiaan. Bukan kata langsung tak boleh. Kalau langsung tak boleh, benar Nabi tak akan pergi pada Yahudi. Tapi Nabi pernah berinteraksi, berkomunikasi, malah bermuamalat dengan orang Yahudi. Bukan kata langsung tak boleh. Tak, salah, tuan-tuan. Sebab itu macam mana kita nak tunjukkan, cakap mudahnya, bagaimana untuk tunjukkan keindahan Islam kalau kata yang kita tak bercampur dengan orang. Cara kita tunjuk keindahan Islam. Dululah tuan-tuan. Ada masa ni, zaman-zaman dululah, zaman-zaman bujang-bujang dulu. Masa tu masih belajar lagi lah. Kata pakai motor. Kemudian kata saya ada seorang mekanik. Kata berbangsa Cina. Baik. Tapi dia ni dalam Cina tak Cina pun dia ni cakap mudahnya macam baba jugalah. Macam baba nyonya lah. Maksudnya dah biasa cakap Melayu, campur dengan orang Melayu apa semua sekali. Baik. Ni contoh saja, wala fakhar, bukan nak kata apa, tidak. Bila dah selalu tahun cakap mudah, motor saya tu dia je, tangan dia yang pegang, tak ada orang lain pegang. Memang kita percaya kat dia. Pernah dulu pun orang kata daripada universiti nak balik Melaka pun tiba-tiba orang kata buat hal kat tengah jalan, saya call dia sanggup datang. Bawa motor biasa dia, tarik motor saya sampai Melaka tu. Nak kata punya baik tak baik itu pada saya lah secara tak langsung dalam kita berkawan. Okey, baik. So dalam kita bercampur sekali, ialah tuan-tuan, kadang-kadang biasalah hidup kita ni kadang-kadang diuji Tuhan. Yang pastinya dia pun diuji, kita pun diuji juga, itu secara tak langsung. Baik. Jadi adalah satu ketika tu bila saya sampai satu hari tu, bila sampai nak betulkan motor, saya tengok diri dia memang tak terurus, tuan-tuan. Memang tak terurus langsung. Muka serabai, mata merah, orang kata memang tak tahu langsung. Saya tanya dengan dia, kata kau ni apa hal ni? Lu apa pasal? Saya tengok gaya-gaya dia tu, bila dia start cakap pun saya perasan depan minum arak. Tapi sebelum ni yang saya tahu, dia ni bukan kaki arak. Masa tu saya datang kaki arak, dia dah minum arak. Saya pelik lah. Sebab daripada orang yang tak minum, tiba-tiba minum, jadi tak sedap lah cerita. Jadi dalam borak-borak sikit-sikit tu, terbuka lah cerita. Biasalah tuan-tuan, bila makwa lari, bila itu cakap mudah adalah bila makwa lari, mula buat. Jadi orang kata dia dah mula minum arak lah apa semua sekali. So tuan-tuan, kita kalau tuan-tuan dengan orang Cina, tuan-tuan nak kata tak, kalau tuan-tuan nak cakap tak bahasa mudah, kita katakan akan keluarkan dalil dalam Quran untuk mengatakan dalam Quran kata arak itu haram. Tuan-tuan nak cakap macam tu atau macam mana? Boleh tak nak cakap macam tu, dalil? Boleh dalil? Sesuai tak? Tak sesuai. Dia tak faham. Kau punya Quran lah.
Terus mudah dia, aku bukannya Islam, aku tengok Quran kau. Kan bermaksud untuk mendatangkan dalil tak sesuai pada dia. Tak sesuai tuan, tak boleh. Sebab saya pernah jumpa orang kita Islam, apabila dia berdebat dengan yang namanya bukan Islam, dia close mata-mata dalil-dalil. Tak boleh. Boleh tu boleh lah, tapi kita kata kekurangan kesesuaian tu kurang sikit sebab dia tak faham dalil. Tetapi dia perlukan kepada logik. Yang tuan-tuan kadang-kadang tengok kepada macam video klip daripada Dr. Zakir Naik kadang-kadang dan sebagainya. Walaupun dia mendatangkan dalil, tapi kalau tuan-tuan tengok approach pada dia pun sebenarnya dia tak ada gunakan, dia katakan ayat dalam arti kata bahasa Arab, tak ada. Dia bagi terjemahan. Lepas tu dia explain daripada sudut logik. Itu je. Bagi logik tak ada masalah apa. Baik, saya pun cuma cakap dengan dia lah. Saya cakap mudah, dah hujung-hujung cerita tu saya cakap macam mana. Lu kalau nak kawan baik dengan saya, dengan aku, dengan gua, you mesti kau katakan berhenti minum arak. Arak tak bagus lah ni. Saya cuma cakap atas nama kawan. Atas nama kawan je tu. Ni tak elok lah, you pun tahu lah apa semua sekali ni. Tapi tak adalah nak kata ni haram, tak sesuai untuk dia tuan-tuan. Tak sesuai. Tapi bahasa mudah di hujung cerita tadi tu, bahasa mudahnya bila kita datang secara logik untuk mereka faham dulu setidak-tidaknya, maka alhamdulillah izin tuan selesai masalah. Lalas tu di hujung dia nak lari-lari lah, perempuan pun ramai. Tahu pun aku cakap. Payah nak faham. Kan dalam arti kata sekarang ni tuan-tuan dalam arti kata sekarang ni, yang namanya kafir, kita pun tak boleh tinggalkan dia sebab ada kewajipan atas kita untuk dakwah dia. Pelan-pelan masuk dan sebagainya. Tuan-tuan, kita tanya pada diri kita, berapa ramai setakat ni yang kita rasa kita dah dakwahkan dan dia dapat bersyahadah atas nama kita, atas tangan kita dengan izin Allah. Cuba tanya diri kita sendiri sampai pada satu tahap. Sebab tu jangan ada kluster ni, jangan ada segmen-segmen. Aku ni orang alim, aku nak campur orang alim je. Orang yang biasa-biasa aku tak nak campur. Campur orang alim, ya betul, tapi dalam masa yang sama, ilmu yang dapat daripada ulama' dan sebagainya, tuan-tuan kena turun balik bawah untuk sampaikan. Bukan untuk diri sendiri semata-mata, tak ada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bercampur dengan yang namanya yang kata kaki-kaki masjid, kaki-kaki surau dan sebagainya, tuan-tuan campurlah. Tetapi begitu juga bila kata dah bercampur dengan dia orang, dah dapat dah kata ibadat-ibadat tertentu dan sebagainya, tuan-tuan kena tarik orang luar pula untuk sama-sama beribadat. Yang kurang ibadat tu tuan-tuan kena tarik dia supaya dia rajin untuk beribadat dan sebagainya. Kalau tuan-tuan dah sampai pada satu tahap, katakanlah dah bertasawuf dalam ada satu tarikat ke dan sebagainya, satu tim, ada kumpulan dan sebagainya, tuan-tuan ada zikir dan sebagainya, tuan-tuan alhamdulillah, silakan. Tetapi tuan-tuan tidak boleh membiarkan diri tuan-tuan tenggelam dalam perkara tersebut dengan membiarkan orang lain. Salah juga. Tuan-tuan kena tarik orang supaya menjadi sufi juga, supaya suci. Kena tarik dia. Tuan-tuan tak boleh terang-terang pada diri tuan-tuan semata-mata, tak boleh. Kalau tuan-tuan, bahasa mudahnya, orang yang mungkin ada harta ke dan sebagainya, tuan-tuan suka untuk berderma, untuk menyumbang dan sebagainya, tuan-tuan juga kena latih orang lain daripada orang kata kurang menderma dan sebagainya, supaya sama-sama untuk menderma, untuk menyumbang. Tuan-tuan tak boleh hidup dalam semata-mata dalam kelompok tu semata-mata. Kalau tak ada nanti kita khawatir kita akan orang kata terbabas. Apa maksud terbabas? Kita tak akan campur dengan orang lain dan sebagainya. Salah juga tuan-tuan. Sebab di antara kita pernah bincang dulu panjang dah tuan-tuan. Cuba tengok balik dekat YouTube balik ke apa tu sekali. Kita pernah bincang tentang persoalan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia bersifat pertengahan wasatiyah. Apa maksud wasatiyah? Kita katakan kadang-kadang dia ke atas, kadang-kadang dia ke bawah, cakap mudah macam tu. Dia bercampur semua sekali. Dia tak semata-mata diri dia. Tuan-tuan, kalau satu sudut tuan-tuan seperti mana Imam Al-Ghazali tuan-tuan Imam Al-Ghazali, dia ada satu kitab tuan-tuan, nama dia Zammil Ghurur. Imam Al-Ghazali ada satu kitab namanya Zammil Ghurur. Zam Al-Ghurur. Apa maksud Zam Al-Ghurur ni? Zam Al-Ghurur ni maksudnya ialah kita sifatkan dia macam satu kejelekan kepada tipu daya. Kejelekan, ataupun kita kata macam ni lah, tipu daya yang menjelekkan, kita kata macam tu lah, yang tak elok lah cakap mudah-mudah.
Tapi kalau tuan-tuan kalau katakan sebab saya tengok dalam banyak keadaannya tak salah, tak salah, saya nak tegaskan tak salah. Ni rakam tu, memang tak salah tuan-tuan nak belajar kitab hikam. Saya tengok kita ada kecenderungan sekarang ni kita belajar kitab hikam, tak salah. Cuma kata kitab hikam tu pada pandangan saya dalam banyak keadaannya dia agak tinggi. Yalah, saya pun belajar juga kitab hikam dulu, cakap terang. Baik, agak tinggi. Hikam ni dia adalah jamak plural kepada maksud hikmah. Kita cakap hikmah tu, jadi hikmah tu satu, hikmah itulah yang kita sebut hikam. Hikam tu maksudnya hikmah, dia plural, jamak. Baik. Dalam arti kata lain ni tuan-tuan, apa yang Ibn Atha'illah As-Sakandari letak dalam kitab hikam tu sebenarnya adalah expression apa yang dia nak zahirkan daripada perasaan dia, dengan cinta pada Allah dan sebagainya. Dia letakkan dalam keadaan cukup halus. Sebab tu syarah hikam ni banyak, macam-macam ada. Syarah hikam ni banyak betul. Baik, tak salah, siapa nak belajar silakan teruskan. Tetapi satu kalau boleh saya tambah, jangan tinggalkan teruslah. Saya tambah kat sini satu yang agak ringan sedikit, tetapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak didik hati secara tak langsung, nak didik hati diri kita ni, bacalah juga Zammil Wurud Imam Al-Ghazali. Zammil Wurud, saya tak perasan ada Melayunya ataupun tak, saya tak pasti. Syarah hikam banyak. Zammil Wurud saya tak perasan. Cumalah saya rasa dekat kawasan sini pun ada ustaz kalangan, ustaz-ustaz dan sebagainya, ulama-ulama yang boleh bahas lah, tak ada masalah. Baik. Dalam Zammil Wurud tuan-tuan, Imam Al-Ghazali yang kita angkat dia sebagai tokoh sufi, ada sebahagian mengatakan bahawa dia juga sebagai tokoh fiqh apa semua sekalian sebagainya tuan-tuan. Dalam kitab tu dia hentam 4 golongan ni. Dia hentam 4 golongan ni tuan-tuan. Dia hentam memang, tapi hentam itu bersebab. Hentam dia tu bersebab. Dia bukan tak ada sebab. Dia orang kata dia banyak kita katakan hentam tu ataupun dia condemn 4 golongan ni. Tokoh sufi besar satu, dan yang sememangnya kita angkat dia lah. Lagi-lagi bagi kita masyarakat Melayu, kita baca kitab Ihya Ulumuddin, daripada karangan dia lah dan sebagainya. Itu pun ada yang Melayu, silakan, tak ada salah. Tapi tuan-tuan, daripada kitab Zammil Wurud sebenarnya tuan-tuan, dia sebenarnya nak ajar manusia secara yang tersirat. Dia sebenarnya nak ajar manusia supaya bersifatlah wasatiyah, bersifat pertengahan, satu. Dan yang keduanya, bagi siapa pun dalam kluster yang 4 ini tuan-tuan, dalam 4 golongan ni, berhati-hatilah. Baik tuan-tuan, satu yang dia hentam ni tuan-tuan, yang dia ingatkan sangat-sangat, jangan tertipu, bersifat wasatiyah. Satu yang dia kata betul-betul pertamanya ialah al-ubad. Siapa al-ubad? Yang rajin kaki ibadat ni, yang banyak ibadat ni, tu satu golongan pertama, al-ubad, satu. Yang keduanya yang dia tahu namanya al-ulama. Ulama dia tahu, orang yang ada ilmu dia tahu. Ni nak tidur ni kan ada yang kata aku tak senonoh ni kan, sabar. Ni orang kita ni kan dia cepat melenting, sabar. Sebab tuan-tuan belum baca lagi. Okey, baik. Saya nak pergi baca. Baik, okey. Tapi itu memang bagus, cukup bagus untuk didik hati. Cakap terang. Baik, 2. Satu tadi al-ubad, 2 al-ulama, kemudian yang ketiganya yang disifatkan sebagai al-aghniya. Siapa al-aghniya? Orang kaya. Siapa maksud orang kaya yang dia masuk ke sini? Orang yang suka menyumbang, orang yang suka bersedekah. Dia bagi. Dia ada sebab. Ingat. Jangan terus. Kerana dia hentam aku ni kan. Sabar. Baik. 3. Dia hentam. Dia, bukan saya tau. Saya tahu. Baik, yang keempat, yang dia katakan dia cakap banyak juga ialah apa yang disifatkan sebagai mutasawwifah. Golongan mutasawwifah. Siapa dia? Orang ataupun golongan yang sentiasa yang dirasakan bahawa mereka ini adalah golongan sufi. Orang yang pada jalan tasawuf, dia hentam. Tuan-tuan, baik. Dia begini, secara mudah lah, kita pun tak ada masa sangat dan sebagainya. Imam Al-Ghazali dalam Zammil Wurud tuan-tuan, secara mudah, secara ringan je lah. Perbahasan tu panjang, jadi saya cuma ambil ringan poin-poin aja secara ringkas. Sebab akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah kata secara umumnya apa? Campur dengan semua orang.
Campur dengan semua orang. Jangan pilih-pilih, jangan pilih-pilih. Sebab saya perhatikan, dan kalau katakan tuan-tuan, saya rasa mungkin perasan, dalam masyarakat kita ada yang saya nampak ada firqah ataupun ada golongan yang lebih kepada ke arah tauhid aja. Ada golongan ke arah hadis aja sebenarnya. Ada golongan kepada tasawuf aja. Dia dah mula nampak ada firqah-firqah, ada pecahan-pecahan. Dia dah nampak mula tanya. Seolah-olahnya yang tim ni tak boleh masuk tim ni, yang ni tak boleh masuk tim ni, yang ni tak boleh masuk tim ni. Dia nampak dah mula makin ketara dah sekarang, tuan. Sebab yang jadi kesian ni orang awam. Apabila kita tak harmonikan dia betul-betul. Dia sebenarnya saling melengkap tu antara satu sama lain tu, tuan-tuan. Dia saling melengkap. Kita perlukan kepada orang sufi, kita perlukan kepada orang kaya, orang hadis, kita perlukan semua. Dan memang ini adalah akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kena campur orang. Baik. Jadi nak kata sekarang ni, tuan-tuan, cakap mudah. Bagi kalangan orang yang disifatkan al-ubad, golongan satu, yang ni siapa al-ubad tadi? Orang yang banyak akil ibadat. Kadang-kadang dirasakan bahawa aku ni banyak qiyamul lail, aku ni ada banyak zikir dan sebagainya, aku kaki masjid keluar masuk dan sebagainya. Yang kau bukan kaki ibadat, aku tak payah campur. Tak payah campur. Aku cuma campur dengan orang ibadat-ibadat je. Sebab kalau kata aku campur dengan kau ni sekarang, silap aku pun jadi rosak. Dia tak boleh nak bawa diri dia untuk bawa orang lain pula untuk sama-sama beribadat dengan dia. Dia tak boleh bawa. Tapi dia nak campur dengan guru dia ni. Rosak aman. Masyarakat akan rosak. Sebab tu tuan-tuan tengok secara tak langsungnya kadang-kadang ada yang baik memang baik je. Yang hampir-hampir habis. Ni siapa nak baiki dia ni? Malam-malam kita orang kata duk qiyamul lail, sorang-sorang, zikir, Quran. Bagus, silakan. Tetapi dengan ibadat-ibadat itu juga, tuan-tuan, sepatutnya menjadikan kita tarik orang baik, buat baik juga seperti mana yang aku baik. Seperti mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi qiyam, Nabi Quran dan sebagainya, Nabi zikir. Tapi begitu juga Nabi tak cukup dengan diri dia. Nabi nak tarik orang lain. Jadi yang Imam Ghazali hentam yang namanya al-ubad, kaki-kaki ibadat ni bahasa mudahnya ialah apabila mereka selalu lepaskan tengkuk dia je. Tu cakap mudah. Dia rasa aku dah cukup bagus. Hati-hati, tuan-tuan. Kadang-kadang kita tertipu dengan diri kita. Itu cakap mudah. Al-ghurur. Ghurur ni maksudnya kita terpedaya. Kita rasa kita dah okey, apa semua sekali orang lain lah punya hal dan sebagainya. Tuan-tuan, hati-hati, jangan, tuan-tuan. Jangan, tuan-tuan. Saya ingatkan sangat-sangat pada diri saya. Sebab tu kena campur dengan orang untuk tarik orang lain juga untuk sama-sama beribadat. Tuan-tuan, kalau kata buat belakang ni ada padang, saya tak tahu. Budak main bola belakang. Main. Kau tak pakai? Futsal. Dan anak-anak maghrib tu, tuan-tuan, kadang-kadang sekali-sekali, tuan-tuan, buatlah jemaah kat situ. Boleh. Tak salah. Yang penting dia solat. Dia peluh-peluh kapal semua sekali kan, sekali-sekali. Kadang-kadang, tuan-tuan, memang kita kena puji. Kita kena puji kadang-kadang yang namanya kumpulan-kumpulan tabligh, tuan-tuan. Kerajinan, kesungguhan dia untuk tarik orang untuk beribadat. Nak bandingkan kita, tuan-tuan, kita kena realistik lah, tuan-tuan. Kita kena realistik, kena tengok secara hakikat lah. Kadang kita nak ajak orang pun belum tentu, kan? Nak join tak join itu cerita lain. Saya nak cakap dalam konteks ni ialah kesungguhan kita untuk tarik orang sama-sama ibadat. Ada tak benda tu? Yang itu kita kena tanya soal pada diri kita. Paling tidak, dia peluh-peluh biarlah peluh bukan najis, tuan-tuan. Bukan? Kalau kata kalau tiba-tiba bahasa mudah, cik saya ni sebuah pendek lah cik. Tak apa, ni ada kain. Dia nak jawab apa? Peluh cik? Bukan najis, kita jawab. Kejap je lah, kalau menau kan. Dia cakap je. Budak-budak ni kadang-kadang bukan apa, dia pasal tak ada orang yang nak dekat kat dia. Itu je. Cuba dekat kat dia. Bahasa mudah, al-ubad yang Imam Al-Ghazali bukan ni, dia hentam kat sini pasal kau rasa kau dah bagus, kau seorang-seorang je beribadat untuk Allah dan sebagainya, tapi kau lupa orang lain juga, mereka wajar dan patut mesti juga ibadat pada Allah SWT, tapi kau tinggalkan dia. Itu secara ringkas lah poin besar dia. Dia ada perbahasan dia panjang. Baik, satu al-ubad. Kemudian yang keduanya, tuan-tuan, apabila Imam Ghazali dia hentam baik juga pada yang namanya al-ulama, orang yang disifatkan ada ilmu, orang ada ilmu, kurang-kurang kau pandai, ada followers ramai. Ni pun satu hal juga ni, followers ramai kan, datang surau, datang masjid, ceramah, ramai dan sebagainya, tuan-tuan. Hati-hati, tuan-tuan. Kadang-kadang bila kita tengok, ramai pengikut aku ni, Imam Ghazali dia tackle pada diri ulama tu sendiri. Jangan tertipu.
Konon-konon engkau lah yang paling bagus. Kadang-kadang ada orang tu macam tak reti apa pun kadang-kadang. Tak ada ilmu macam kau, macam aku dan sebagainya. Macam tak ada. Jadi Imam Ghazali tembak balik pada nama ulama, hati-hati, jangan terpedaya. Seolah-olah ilmu kau ni ilmu engkau sendiri satu. Konon-konon engkau je yang pandai, orang lain tak pandai dan sebagainya. Hati-hati. Sebab hakikatnya ilmu ni juga adalah daripada Allah, bukan ilmu dia. Itu maksud mudahnya. Sebab kadang-kadang kita katakan terpedaya dengan golongan yang sedikit dia datang. Kalau yang ramai, ini hati-hati. Imam Ghazali tembak baik yang namanya ulama. Sedang hakikat kadang-kadang, wali'auzubillah, saya ingatkan sangat-sangat pada diri saya juga, kadang-kadang apa yang kita tahu, kita sendiri pun tak teramal lagi. Itu cabaran dia lah, besar. Jadi bukan hentam semata-mata, hentam kosong, tidak, tapi nak mengingatkan supaya jangan terpedaya. Itu golongan dua. Saya ringkas. Golongan yang ketiga, yang namanya al-aghniya, namanya orang-orang kaya yang suka bersedekah, suka infak dan sebagainya. Kadang-kadang orang kata, kita rasakan bahawa orang lain tak macam aku. Surau ni bebas, orang kata bila bebas daripada masalah, bahasa mudahnya ni semua duit aku. Dia mungkin tak cakap dengan orang, atau mungkin juga dia cakap dengan orang, tapi kat dalam tu ada perasaan ujub pada diri dia. Dia tengok aircon, ni aku punya ni satu, ni aku punya. Contoh kat sini, tempat lain. Kejap-kejap tau, kau sejuk kan, kau berapa kat situ? Hari tu kau bagi berapa? 100. Aku lebih. Orang kat sini kalau ada apa-apa, dia datang jumpa aku dulu. Dia perasan, dia rasakan bahawa segala-galanya adalah dia yang menyumbang, dia yang menyelesaikan masalah. Imam Ghazali tembak baik. Seolah-olah kadang-kadang dia tengok je orang yang keluar sikit, dalam hati mungkin tak hina, tapi dalam hati cakap, banyak ni nak beli aircon buat apa? Tak ada kesan, ada RM5. Tuan-tuan, Imam Ghazali tembak baik pada yang namanya orang kaya yang suka menyumbang, tapi pada hakikatnya dia lupa yang kita katakan nikmat sumbangan, harta yang pada dia adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tertipu dengan harta dia sendiri. Kalau tembak baik, secara ringkaslah. Kemudian yang keempat, yang namanya mutasawwifah, yakni golongan-golongan ahli sufi. Mereka merasakan bahawa mereka tu dah bersih habis dah, macam tak ada dosa, macam maksum kadang-kadang sampai pada satu tahap. Dan orang lain yang kelihatan tak sama dengan mereka, seolah-olahnya mereka tadi bergelumang dengan dosa, tak layak bercampur dengan mereka dan sebagainya. Imam Ghazali tembak baik. Sedangkan tuan-tuan, contoh kadang-kadang lah, pernah satu ketika tu saya solat zuhur, ni masa tu musafir. Dan jadi dalam tengah-tengah pakai kasut tu, sikit lebih kurang gitulah, tengah pakai kasut ke stokin kali, tiba-tiba yang dekat dengan tangga kat saya tu adalah dalam 3-4 orang lah, orang lain, jemaah yang lain tadi lah. So dalam tu tadi, kemudian adalah saya terdengar salah seorang cakap, aku tengok engkau daripada pagi tadi, kau katakan ngantuk kat ofis apa semua sekali, kok hal, you know, semalam pun aku tengok lain macam tak cukup tidur. Salah seorang jawab, betul, memang ngantuk betul ni, aku dah 2 malam ni aku punya qiyamul lail panjang sikit lah, aku tambah. Aku bangun pukul 3 biasa, paling tidak pukul 4 lebih aku bangun, kat pukul 5 adalah dapat tidur lama sikit. Ni aku dah 3 lebih aku kurang tidur, ngantuk. Saya dengar kata, perlu ke sampai pada satu tahap untuk kau cakap, kau katakan ada zikirnya, ada malamnya dan sebagainya pada orang dan sebagainya, perlu cakap begitu ke? Kadang-kadang kita tuan-tuan pun satu hal juga kan, kita kan, kata masuk Isnin Khamis ke apa semua sekali kan, kadang-kadang mungkin kita campur dengan kawan sekali, jom lunch kita makan tengah hari, ya terpaksalah kan? Tak salah satu sudut, tapi nak jaga hati tu supaya kan jangan ada orang terfikir lain ke dan sebagainya, tuan-tuan. Agak-agak saya tak tahulah, tapi setidak-tidaknya kalau boleh tepis lah, aku ada urusan lain lah dan sebagainya. Kita bukan nak bohong, tidak, tapi nak selamatkan apa puasa kita tadi tu. Pandai-pandai lah untuk kita cuba tepis, alihkan sikit dan sebagainya. Kadang-kadang pada bila katakan empat golongan ni tadi ni, al-ubad, aghniya, ulama, itu juga mutasawwifah tadi ni tuan-tuan, ataupun as-sufi, kadang-kadang dalam banyak kadang kita terlepas. Sedangkan akidah kita Ahli Sunnah wal Jamaah kata campurlah dengan semua orang.
Kamu kaki ibadat, tarik orang untuk sama-sama menjadi kaki ibadat macam kamu. Kamu juga yang namanya orang kata orang yang bertasawuf, kamu jugalah dalam kamu bertasawuf, kamu tarik orang lain juga untuk sama-sama juga untuk mensucikan dirinya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan golongan kamu semata-mata. Yang namanya ulama sendiri pun jangan perasan. Jangan kata kita katakan ilmu ni seolahnya kau yang kau ni pandai, orang lain ni tak pandai dan sebagainya. Jangan sampai tertipu. Jangan sampai tertipu macam tu. Diingatkan sangat-sangat tuan. Jadi sebab tu yang namanya kalau katakan orang ulama ke orang yang alim ke ada ilmu dan sebagainya, campur masuk kat bawah. Dan cuma macam mana nak sampaikan ilmu, bagaimana bila campur dengan orang supaya dia boleh nampak keindahan Islam dan sebagainya, dia boleh nampak dalam keadaan cukup cantik. Jangan dalam kluster itu je. Tak, sebab kita adalah ummatun ijabatun, ikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sifatnya muslih, sama-sama untuk baiki keadaan. Jangan duduk je dalam tu semata-mata. Sekali-sekala keluar campur dengan orang lain, berpakaianlah seperti mana perpakaian orang lain dan sebagainya. Sebab orang awam tuan-tuan, dia tak boleh terima. Dia katakan bila kita stray dengan satu keadaan, kadang-kadang dia nak campur kita pun dia dah jadi Islam. Sekali-sekala tak salah kalau namanya contoh-contoh, kalau katakanlah tuan-tuan mungkin jumpa mereka yang kata selalu kata kaki surau, kata penuh dengan jubah, serban, rida lagi dan sebagainya. Tiba sekali tuan-tuan tengok dia pakai kata tracksuit, pakai t-shirt. Lain macam ustaz lain ustaz. Tak kisahlah, salah pakai t-shirt. Tak salah, campurlah dengan orang biasa. Itu masuk mudah dia. Jadi orang nampak bolehlah. Kalau cakap budak muda sekarang ni tendang ke atas ke bawah pun boleh, tendang ke kiri boleh, tendang ke kanan boleh. Okeylah. Jadi orang pun seronok, dia nampak indah Islam ni dan sebagainya. Tuan-tuan, Imam Malik Imam Malik bin Anas, seorang muhaddis, pakar hadis dan sebagainya, tuan-tuan. Dia ada cara ikat serban dia, tuan-tuan. Dia ada cara ikat serban dia. Imam Malik ni pakar hadis, Baik. Tapi bila dia tengok anak-anak murid dia, dah mulai ikat serban macam dia, dah ramai ikut dah. Style dia ikat serban, dia tukar. Sebab dia tak nak tengok orang yang faham, jiwa besar. Sebab masa muda, pada pandangan dia, aku tak nak nanti seolah-olahnya ikat serban ni ada satu cara je. Ni je satu-satunya cara dia, tak ada cara lain. Atau kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang serban dia tolak ke atas, nampakkan rambut. Maksudnya kita nak cakap macam mana, pakai macam tak senonoh sikit lah, bukanlah tak senonoh, tapi tak adalah orang kata cantik, kemas, tak ada, nampak macam biasa je. Sebab nak bagi tahu dekat orang yang ni namanya sunat, ini bukan namanya wajib. Pada orang awam dan sebagainya, pada ketika dia nampak okey, inilah satu benda yang standard, it seems to be like that, seolah-olahnya macam tu. Sedang hakikat dia pangkatnya atau dia punya ceritanya adalah sunat. Bila kata sunat, siapa nak silakan, tak nak tak apa. Itu masuk sunat. Dia bukan maksudnya dia mengatakan okey dah set macam ni, okey lain semua kau kena ikut pun dah sebaik. Imam Malik tak buat macam tu, tuan-tuan. Dia ubah. Imam Abu Hanifah pun dia ubah style dia, pakaian dia. Bila dia nampak dia macam je, orang ikut, okey dia tukar. Sebab dia tak nak orang keterlaluan kat situ, tuan-tuan. Tengok jiwa muhaddis yang besar. Dia khawatir nanti orang faham macam tu. Contoh tuan-tuan ni ni pun sama juga secara tak langsung. Ni cuma tuan-tuan sebab dia punya perspektif orang-orang yang betul-betul memahami, orang kata hadis, memahami hukum dan sebagainya. Tuan-tuan tengok contoh-contoh mudah. Terpulang pada tuan-tuan tapi begini. Macam pada Imam Malik, tuan-tuan kejap simpan jap. Kita biasa pagi Jumaat sunat dia dan disunnahkan baca apa? Subuh. Surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah rakaat 1. Rakaat 2 baca Al-Insan, surah Ad-Dahr. Dia ada 2 nama surah. Baik. Kita disunatkan, clearkan. Baik. Tapi begitu juga Imam Malik kata apa? Aku takut, aku khawatir satu hari nanti manusia ataupun orang awam, dia tak kata manusia, sorry saya tak balik. Aku khawatir satu hari nanti orang awam akan merasakan bahawa pagi Jumaat memang mesti baca surah As-Sajdah, semata-mata tak boleh dengan surah lain. Bahawa orang awam dia cuma ikut ke depan,
Imam bawa ke depan, dia kat belakang. Tengok terus saja alif lam mim dan sebagainya. Terus dia dengar as-sajadah. Dia datang surau pagi as-sajadah. Sekali tiba-tiba dia tukar aja. Qul a'udzu birabbil falaq. Ni apa bunyi imam? Pernah berlaku tuan-tuan dekat masjid? Sungguh heboh. Jadi gaduh. Sebahagian daripada makmum, sebilangan kecil makmum tembak imam. Bukan tembak tu lah, maksudnya dia condemn imam. Imam, apa salah tak bagi surah as-sajadah? Bukankah itu sunat? Bukankah itu sunnah Nabi SAW berapa sekali? Dan sebagainya. Tengok tuan-tuan, Imam Malik dia cakap dulu lagi dah, aku khawatir orang awam tak akan faham yang namanya sunat. Dia akan faham seolah benda tu wajib, tak boleh ubah dengan yang lain. Jadilah zaman kita, sebab kita tak faham dia sunat. Kita tahu dia sunat, tapi dari segi praktikalnya seolah-olahnya macam wajib, tak boleh ubah. Bukankah itu satu masalah tuan-tuan? Ada tempat pernah berlaku macam tu, kena tembak. Ada tempat yang katakan kalau setakat imam dua tak pernah datang, tak hafal sejadah. Dia takut kalau imam satu tak datang, aku yang kena naik. Dia tak tahu. Cakap tentang bukan main-main. Tapi kalau pada mereka yang memahaminya dia berimam sebagai sunat, bermaksud sekali-sekali tukarlah. Bacalah surah-surah lain. 114 surah tuan-tuan. Bukan apa tujuannya? Nak ajar pada orang apa maksud sunat. Ada benda yang wajib, ada benda yang sunat. Dalam masyarakat tuan-tuan, benar kita ada kedudukan yang berbeza. Ada orang alim macam dalam yang kita sebut tadi, ada orang saleh, tapi begitu juga ada yang taleh, ada juga yang kafir dan sebagainya. Tapi tidaklah bermaksud kita terus pisah. Namanya Islam saja, tak campur orang kafir. Salah. Ni siapa nak bangki dia ni kalau bukan kita? Yang namanya Islam tapi asi, kaki derhaka, tak solat dan sebagainya. Siapa yang nak bangki dia tu kan? Bukankah kita tu namanya? Sebab tu namanya orang yang benar-benar sunni. Kata dia kata dia sebagai ahli sunnah wal jamaah, campurlah dengan semua lapisan masyarakat, campurlah dengan lain, dan jangan tertipu dengan kapasiti diri ataupun dengan kata tingkatan diri yang sedia ada. Campur orang kaya, campur dengan orang miskin. Yang tidak kaki ibadat, yang kaki ibadat campur dengan yang tidak kaki ibadat. Yang mungkin bersufi, campurlah dengan mereka yang tidak bersufi dan sebagainya. Orang alim, campurlah dengan mereka yang kurang mahir, kurang faham dalam agama. Campur dengan dia, bawa dia dan sebagainya, baru dia akan sempurna. Ini satu hakikat yang kadang-kadang kita tak perasan. Dalam kita kata kita okey, sebenarnya kita tertipu dengan diri kita sendiri. Tuan-tuan, bacalah juga Talbisul Iblis, yakni kita katakan penyamaran iblis. Tuan-tuan, iblis masuk pada orang kaya tak sama macam mana iblis masuk pada orang miskin. Dia tak. Iblis masuk pada namanya ulama, dia nak perdaya ulama, tak sama caranya macam mana dia nak perdaya orang yang namanya kurang ilmu. Tak sama tuan-tuan. Dia nak masuk pada namanya golongan sufi, namanya yang orang kata syaitan tadi, nak masuk pada golongan sufi, dia tak sama caranya masuk pada orang yang tak bersufi tuan-tuan. Tak sama. Orang yang kaki ibadat, syaitan masuk nak perdaya, tak sama dengan cara dia pada orang yang memang tak nak ibadat langsung. Syaitan dia dinamik tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala jadikan syaitan dan iblis tuan-tuan terlalu dinamik. Tapi begitu juga sebab tu kita manusia Islam, kita dituntut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yakni bacalah. Apa maksud baca? Tuntutlah ilmu. Apa maksud tu ilmu? Dia kena sampai pada satu tahap faham. Bila faham, insya-Allah baru mata dari segi kehidupan dia akan harmoni. Itu sebenarnya. Jadi itu sebenarnya yang kita kena faham. Jangan ada kluster, tapi campurlah dengan semua orang. Mudah-mudahan dari segi benar kita ni sebagai seorang ahli sunnah wal jamaah, kita benar-benar akan selamat. Baik tuan-tuan, cukuplah kot untuk malam ni. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita fikir-fikirkan. Secara mudahnya, ni dari segi prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Nanti kita akan mula masuk pada subtopik yang lain insya-Allah, tapi masih lagi dalam akidah dan juga manhaj akidah ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan ada manfaat. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم أرنا الحق حقا
warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran dan berikanlah kami kekuatan untuk menurutinya ya Allah, dan Kau perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhkannya ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Raise our hand.